على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hidayatus Sibyan, hak Jawi, muka surat 8. Kak Umi muka surat 30 berapa? 36 berapa? 36. Syarat yang ketujuhnya. Tahu? Ketujuhnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketujuhnya, ketujuh daripada 9 syarat sah sembahyang. Menutup aurah. Menutup aurah. Kita biasa sebut aurat. Tahu? Aurat. Dia aurah ni dia panggil termarbutah. Dia termarbutah ni kalau kita berhenti dengan he. Aurah. Dia kebanyakannya baca berhenti dengan he. Aurah. Tapi ada jugalah dia baca dengan te. Aurat. Tapi kebanyakannya berhenti dengan he. Tapi kita ni aurat tu jadi bahasa Melayu. Bahasa Melayu tu bab lain lah pula. Kita kadang-kadang ialah ada kita berhenti dengan he, te marbutah ni, ada kita berhenti dengan te. Macam wahdaniyah. Tu te marbutah tu. Wahdaniyah kita berhenti dengan he. Tahu? Tapi kudrat iradah jadi te pula. Kalau kira kudrah iradah, kalau kira dengan wahdaniyah. Tapi wahdaniyah kita berhenti dengan he. Kudrat jadi dengan te. Iradat jadi dengan te. Tak ada masalah. Nak berhenti dengan he pun boleh, nak berhenti dengan te pun boleh. Tapi kebanyakannya kalau te tu te marbutah, kita berhenti dengan he. Macam sini ke aurah. Hak asal. Aurat pun boleh. Menutup aurat. Sebab aurat ni kira bahasa Melayu. Kita apabila kira pada bahasa kita, jangan kita duk kira asal. Ialah kadang-kadang hak asalnya bahasa Arab dengan apa yang kita gunakan dalam bahasa Melayu ni kadang-kadang tak tepat. Tapi tak ada masalah. Sebab kita bukan kira bahasa Arab, kita kira bahasa cakapan Melayu. Contohlah, kita adik-beradik ni kita panggil muhrim. Muhrim. Bahasa Melayu kita panggil muhrim. Dia kalau muhrim, kalau bahasa Arab, orang ihram. Orang yang haram kahwin, adik-beradik ni, bahasa Arab dia panggil mahram. Muhrim, orang ihram haji umrah. Adik-beradik ni mahram. Lepas tu warna kita kata adik-beradik tu muhrim. Muhrim bahasa Melayu. Tak salah lah. Sebab kita kira muhrim bahasa Melayu. Kalau Arab, muhrim yang sebut apa? Sebut mahram. Tak ada apa lah. Ada orang main bahasa. Salah muhrim. Salah apa? Itu bahasa Melayu. Muhrim orang ihram. Tu bahasa Arab. Tapi kalau sumbang, tak panggil sumbang muhrim tau. Sumbang mahram pula. Apa jadi kita? Dah lah. Asalnya kalau adik-beradik ni muhrim. Kalau jadi sumbang tu pula, tak panggil sumbang muhrim. Dia panggil sumbang mahram. Bukan gitu? Mana? Tapi tak apalah, tahu tak bahasa tu. Waktu kira bahasa. Orang bahasa lah yang menentukan cakapan Melayu tu cakap ke mana. Tapi kalau Arabnya, muhrim ni orang ihram. Hak asal Arab tu lah.
Yelah kadang-kadang kita satu-satu perkara yang kita sebut tu dengan bahasa Arab tak betul. Macam kita kalau najis mughallazah, najis mughallazah anjing babi tu kan, kita kata kena samuk. Kena samuk. Walah samuk ni adalah hak kulit bangkai tu. Hak dabrun tu. Kulit bangkai. Kita samuk dengan benda yang tajam, yang boleh menghilangkan lendir-lendir di kulit bangkai tu, tu panggil samuk. Adapun kita menyucikan najis anjing babi tak panggil samuk. Dipanggil basuh najis mughallazah. Tapi kita cakapan kita hak tu panggil samuk. Oh, kena samuk dah ni, bekas anjing ni. Hak bekas babi ni kena samuk. Padahal dari segi pekoh tak betul. Tapi dah kita percakapan kita gitu, tak ada masalah lah. Kita samuk sebenar kulit bangkai, kita dah reti. Samuk kulit bangkai. Samuk kulit bangkai guna pula, kena ambil air tanah ke basuh kulit bangkai. Kita faham kok lain. Itu nisbah bahasa kita lah. Kadang-kadang dari segi bahasa ni, kalau salah pun, kita akan guna pakar. Sebab dari segi salah bahasa. Al-khata'ul masyhur khairu minas sawabil mahjur. Dari segi bahasa, salah. Tapi orang pakai gitu belaka. Lebih baik daripada kita pakai hak betul tapi jarang orang guna. Ni bahasa ni, hukum syarak tak boleh gitu. Hukum syarak. Salah, orang pakai uak belaka. Boleh hak kita uak? Jangan. Itu hukum syarak lain. Bahasa-bahasa. Macam kita. Kita cakap ikan. Ikan tu salah. Mana ada G. Tapi dah kita negeri kita sahut ikan. Kalau kata ikan tu macam niru orang luar pula jadinya dak sahut. Maka ikan lah. Pakai ikan belaka lah. Salah. Orang panggil apa ni? Orang tak reti kaedah bahasa. Bahasa, walaupun salah sekalipun, pakat guna gitu belaka, hak tu hak patut kita guna. Kalau Kelantan kau ikan, lagi salah. Kita ikan ni cuma tambah huruf ujung je lah, G. Tapi kalau Kelantan ikan ni, gapu pula tu bi. Ejaan lain. Tapi hak tu hak digunakan. Salah. Dah salah pun itu yang digunakan, itu lebih baik daripada kita guna hak betul yang jarang digunakan. Ini bahasa. Dia baru tahu tak bahasa. Kalau bahasa tu tak reti kaedah lah. Musalah cakap ikan, dia tak reti kaedah. Mana bahasa ni salah sekalipun, tapi orang guna gitu, maka tu yang lebih baik terguna. Macam tadi, samuk. Anjing babi samuk apa? Tak kena cakapan gitu. Dah kita sahur gitu lah. Tak apa lah. Tapi kalau kita buka dalam kitab fiqh, tak ada tu samuk. Najis mughallazah tak ada samuk. Samuk kulit bangkai. Tu dalam kitab fiqh. Dari segi bahasa pemahaman kita tu cerita lain lah pula. Jadi ketujuhnya menutup aurat. Jadi dibilang dulu syarat-syarat sah ni, kemudian dia ada tajuk-tajuk di bawah tu lah. Satu-satu tajuk dihuraikan bagi tiap-tiap syarat sah sembahyang. Jadi menutup aurat ni menjadi syarat sah. Cuma yang bezanya dengan syarat sah yang lain, menutup aurat ni dia ada kait. Menutup aurat in qadara alaihi, jikalau kuasa atas menutup aurat. Maknanya kalau kita dalam keadaan kena musibah menyebabkan tidak ada pakaian untuk digunakan menutup aurat, maka kita semayang tanpa menutup aurat sah dah, tak kena ulang balik. Kita syarat sah yang lain, macam kata suci daripada hadas. Dia tak kait kamu kuasa ke tak kuasa. Menyuci suci daripada najis, dia tak kait kamu kuasa ke tak kuasa. Menghadap kiblat, dia tak kait juga kamu kuasa ke tak kuasa. Maknanya suci daripada hadas ni, kalau kita tak mampu, tetap menjadi syarat sah. Maka bila kita tak mampu menyucikan daripada hadas, semayang tu kena ulang balik. Tapi pada masa tu kita jangan lupalah, syarat wajib cukup, maka kita masih lagi berkewajipan sembahyang. Sebab maulid dah kitab kita ni syarat wajib dengan syarat sah.
Apabila cukup syarat wajib, maka berkewajipanlah sembahyang. Walaupun dalam keadaan syarat sah tak cukup. Tapi oleh kerana bila syarat sah tak cukup, maka sembahyang itu kena ulang balik kemudian. Kenapa pada masa syarat sah tak cukup sembahyang juga? Sebab kita masih lagi wajib sembahyang kerana syarat wajib masih lagi cukup. Jadi, suci daripada hadas ni syarat sah. Kalau kita tak mampu sekalipun pada masa tu, tetap sembahyang kita kena ulang. Sebab tak kait. Mensuci daripada hadas jika kuasa tak kait. Kalau kita tak kuasa, maknanya tak mampu nak ambil wuduk ni, tak ada air, tak ada debu untuk bertayamum contohnya, tetap kita kena ulang balik sembahyang tu. Suci daripada najis, sama juga kita tidak mampu pada masa tak ada air, macam mana tu kurun tempat najis ke macam mana, buatlah masalah pun. Maknanya, kita sembahyang dah kadang ada najis, dan kadang kita tak mampu nak sucikan najis. Kita sembahyang, dia ni, hak kecing kat wayar, nak kena kita, hak tu nyakit. Maka kita tak kuasa tu. Nak sembahyang dalam keadaan suci dan najis. Walaupun tak kuasa, sembahyang kena ulang. Menghadap kiblat. Kita tak boleh pusing nak menghadap kiblat. Berbetulan katil hospital yang kita duduk tu tidak menghadap kiblat. Tak ada upaya lah, kita nak pusing pun tak boleh. Maka tetap berkewajipan sembahyang. Sembahyang kena ulang ke tak? Kena ulang lah. Sebab tidak menghadap kiblat. Tapi masa tu kita tak nak uak menghadap kiblat. Tak kira lah, kena ulang balik. Adapun menutup aurat, jika tak mampu pada masa tu menutup aurat, kita syarat wajib tetap cukup, kita kena sembahyang, tapi sembahyang tu sah dah, tak payah ulang. Jadi menutup aurat ni, kait dia jika kuasa. Tak kuasa, sembahyang tu sah dah tanpa menutup aurat. Sembahyang tu tak payah ulang dah tanpa menutup aurat. Contohlah, kalau macam alik siang, alik bin Syad tahu lagu mana? Alik siang, kalau masuk lokak, moga dia kapi, ikan budak, lo pendek lah. Lo pendek. Orang mengaji ni, ayalah kadang-kadang orang pondok ni, dia masuk alik nung, tak ada paspor. Dia bahang ikut ni lah, ikut, panggil apa? Ikut, kalau golok tu ikut sungai tu lah. Lakuh sikit kan. Ni air tak ada dulu ni kan. Pakai lakuh kita je kan. Kali ni air kering kan. Biasa masuk kota je lah. Sebab pasport ni payah. Kena ambil visa kan nak lama sikit. Jadi masalah. Kena takak masuk lokak. Lo pendek lah. Lepas tu nak mayang warna. Biasa kalau kita orang lelaki ni, lo pendek pun baju ada. Baju ada, kita buang baju, kita masuk baju kat belah bawah, tutup aurat lah. Lu pendek belah atas. Baju kita sarung kat bawah. Jadi mana? Pelik tau. Dah baju tak payah pakai lah, baju tubuh ni bukan aurat kita orang lelaki. Buang baju, pakai sarung. Tapi kalau kita katalah tak ada baju, seluar saja, memanglah tidak cukup pakaian tutup aurat. Tapi air ada, boleh ambil semayang. Boleh ambil semayang, air ada. Tak ada masalah dah. Maka semayang tu tak kena ulang balik dah. Tak ulang balik, kena peha nampak. Tutup aurat jika kuasa. Tak kuasa, tak payah tutup aurat. Semayang sah. Apabila semayang sah, tak payah kena ulang. Bukan setakat semayang tak kena ulang. Nak jadi tu imam pun boleh. Dia berjemaah ni, syarat berjemaah, di antaranya tu imam ni jangan semayang hak wajib ulang. Kalau semayang wajib ulang, tak boleh dia tu imam. Macam kita kata di dia tu ada najis. Macam tadilah kecing kat wayar. Dia tak boleh dia tu imam. Sebab semayang dia kena ulang. Jadi makmum boleh lah. Imam tak boleh. Kalau kita kata dia bertayamum. Sebab tangan dia ke ada pembalut. Dia salah. Tangan patah ke warna ke ada pembalut, ada seming tu. Maka dia beruduk dan bertayamum. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, dia kena ulang balik semayang. Sebab dia pembalut di anggota tayamum. Dia apabila pembalut di anggota tayamum, memang semayang tu kena ulang. Dalam mazhab Syafi'i kita yang muktamad. Anggota tayamum ni muka dan tangan. Itu anggota tayamum. Anggota wuduk, muka, tangan, kepala, kaki dia ada 4.
Anggota tayamum dia ada 2. Muka dan tangan. Anggota wuduk ada 4. Anggota mandi wajib ada berapa? Ada 1. Oh, anggota mandi wajib 1 je. 1 je. Sekalian badan. 1 je lah orang panggil. Jangan duk bilang pula kepala tekuk bau orang bilang gitu. 1 je. Anggota mandi wajib 1. Sebab tu mandi wajib tak ada tertib. Kita ada rukun tertib. Nak rukun tertib kalau dia 1 anggota. Kita wuduk ada rukun tertib sebab dia ada 4 anggota. Tayamum dia ada rukun tertib sebab dia ada 2 anggota. Mandi wajib tak ada rukun tertib sebab dia hanya 1 anggota. Kalau tanya anggota mandi wajib biasa tak ada jawab. Sungguh tak ada jawab. Nak kata tak pandai mandi wajib, pandai mandi wajib belaka. Tapi bila tanya anggota tayamum 2, anggota wuduk 4, anggota mandi wajib biasa tak nak jawab. Dah berapa ini baru ni mikir nak bilang kepala tekuk sungguh dah bang kali. Ni nak bilang jujur tu bodoh lah. 1 anggota, 1 tubuh tu. Tu panggil 1 anggota. Jadi kalau pembalut tu ada di anggota tayamum, maka memang kena qada. Kalau seming tangan tu sebulan, sebulan kena qada. Ini hak mutamak Syafi'i ni. Kalau kena pada anak-anak kita, biar dia semayang dululah. Akan datang mungkin kena qada ni tak semayang lagi kan. Orang sehat semayang sekali, kita orang sakit semayang 2 kali tak jadi biasa ni. Dia tak apa nak benar. Tak apalah tu biar dulu. Hak qada ni khilaf ulama tapi nak cerita pandangan mutamak dalam mazhab Syafi'i kita ni memang kena qada. Kalau pembalut tu dia anggota tayamum sama ada muka tak kena qada. Jadi kalau kena qada seumpama ni tak boleh dia timang. Tak boleh dia timang. Sebab dia kena qada. Dia kena qada ni ginilah sebab kalau pembalut tu di tangan, ketika basuh tangan wuduk kata ke dok? Dok kata, kita nak nupang di tayamum. Tayamum ni sapu debu di muka dan 2 tangan kan tayamum. Masa sapu debu di tangan sempurna tak tayamum? Dok juga. Jadi air wuduk tak sempurna. Debu tayamum tak sempurna. Lepas tu kena qada. Adapun kalau pembalut tu di kaki, kaki bukan anggota tayamum, kaki anggota wuduk saja. Jadi sekarang ni kita basuh kaki tak rata. Kan kita basuh kaki tak rata. Jadi kita tapung dengan tayamum. Tayamum ni kita sapu muka comel molek, rata molek. Kita sapu debu tangan comel molek, rata molek tayamum. Sempurna tayamum. Tayamum sempurna ni lah tapung hak kaki hak air tak rata. Lepas tu dah air kotor. Adapun kalau balut tangan, air wuduk tak rata dah. Kita nak tapung dengan tayamum. Tayamum kita sapu debu di muka rata lagi. Sapu debu di tangan, tak kena dah lah. Sebab ada pembalut. Jadi wuduk tak sempurna, tapung dengan tayamum. Tayamum tak sempurna, kena qada lah. Kena kaki lain. Jadi hak kena qada gini ni tak boleh jadi tu imam. Adapun kalau tu imam ni aurat tak tutup sebab dia tak ada pakaian, kena musibah ke apa semua ke, maka semayang dia tak kena ulang. Maka boleh tu imam. Biarlah tu imam tu luar pendek, makmum luar panjang pun. Ini cerita dah keadaan musibah. Alah ni tak ayah mana pakaian banyak. Pakaian banyak. Jangan main. Orang kena banjir sampai ke habis licin tu. Ada selas pinggang di tubuh. Kalau lelaki tak apalah. Orang lelaki simple je aurat semayang. Kita maklum. Dah kepuat? Kepuat. Kalau tak ada apa satu dah. Dia minta tolong orang lain. Orang lain pun habis. Kalau kena umur dia seorang, boleh minta pinjam pakaian orang lain. Dan kalau semua gitu belaka, semua selas pinggang belaka, ambil mana tak ada pakaian dah. Dan masing-masing dah standby. Tak tahu. Kena tiba-tiba. Lepas tu nak ambil mana? Nak semayang? Orang puang. Setakat boleh? Tak sempurna tutup aurat orang puang. Kaki nampak ke, tekuk nampak dah kira lah. Semayang tu sah dah, tak payah kena ulang. Tapi janji hak syarat lain cukup lah. Wuduk boleh ambil. Kalau wuduk tak boleh ambil, tu kena ulang balik lah. Ni hak wuduk boleh ambil. Tiba-tiba masa hak berlaku di Kelantan, dia kata kita tak semayang lah dia. Apa tak semayang? Nak berwuduk kerana air tak ada.
Dia kata air tak ada warna pula lah. Memang nak lemah dengan air tu kan. Air tak ada warna. Dia tengok air tu coklat gitu. Itu air mau telok tu. Sekarang ni air yang berubah dengan tanah, coklat warna dia, merah, koko, coklat. Itu air mau telok. Sebab tu air tu boleh digunakan untuk menyucikan najis mughallazah. Kan kita nak menyucikan najis mughallazah kan? Air tanah satu kan daripada 7. Sebab apa air tanah tu boleh menyucikan najis mughallazah? Sebab air tanah tu air mutlak. Itu kita buat tanah ngeleng tu, air mutlak air tu. Ini memang mari tu coklat dah, air mutlak. Oh, tak ambil semayang sebab tak ada air. Padahal dia lemah dengan air. Tanya kata air mineral, dia ambil semayang pula air mineral. Allah kata tak reti sungguh. Dia ambil semayang dengan air mineral. Kita ni kalau air bobo cukup untuk minum, air tak ada sungguh ni, pun tukar dengan tayamum dah. Tak boleh guna air dah untuk ambil semayang. Sebab kita mustahak pada minum lagi. Ni air banyak ni. Air coklat ni banyak. Dia ambil air mineral buat ambil semayang. Ni jahil lah ke ni? Ada reti hukum. Maknanya dia tak ada pakaian. Tapi wuduk okey. Maka tutup aurat tak sempurna. Semayang tu sah. Tak payah kena ulang. Sebab apa? Sebab menutup aurat ni menjadi syarat wajib bagi orang yang kuasa atasnya atas menutup aurat. Ini tak sama dengan suci daripada hadas, suci daripada najis, menghadap kiblat. Kalau tak kuasa, semayang tetap kena ulang. Ini tak payah ulang. Bukan boleh ditik imam tadilah. Kalau tak ada pakaian kita, tak ada pakaian. Wa'imah telanjang sekalipun. Wa'imah telanjang sekalipun. Mazhab Syafi'i kita, aula berjemaah juga daripada semai seorang. Mazhab Hanafi, aula semai seorang daripada jemaah. Kalau masing-masing telanjang belaka. Dah telanjang, mayang guana telanjang. Mayang, biasalah. Kena mayang juga. Menutup aurat bukan syarat wajib. Syarat sah. Maknanya telanjang sekalipun tetap wajib semayang. Sebab syarat wajib masih lagi cukup. Menutup aurat bukan syarat wajib. Bukan menutup aurat ni syarat sah jika kuasa. Tak kuasa sah mula-mula ada semayang. Telanjang sekalipun. Tapi kalau berjemaah telanjang ni, dia tu imam ni dia kena duduk depan sikit je daripada hak makmum. Dia jadi macam berjemaah orang puang. Kan berjemaah orang puang, dia berjemaah sama-sama orang puang kan. Tu imam puang bukan macam tu imam kita jemaah sama lelaki. Jadi tengok dah orang puang berjemaah sama dia. Kita berjemaah orang lelaki ni kan, tu imam depan kan 3 hasta. Tapi kalau berjemaah perempuan, tu imam puang ni dia tengah, lepas tu dia naik depan sikit je. Dia jadi macam kita orang lelaki berjemaah 2 orang. Kita tu imam, makmum seorang. Kan kita depan sikit kan. Dia gitu. Dia makmum puang ni ramai pun, tu imam dia duduk depan sikit gitu. Ke tak je tengok orang puang berjemaah sama dia? Tak je tengok? Dah takut lah dia ada ruang untuk dia. Belakang ni tak ada orang. Belakang tak ada orang. Makna makmum lain ni kiri kanan belakang, bukan duduk belakang dia. Tak ada lah. Tapi nak cerita di depan sikit je. Dia tak sama macam kita. Kita dah makmum 2 orang, kita depan 3 hasta dah jadinya. Dia tak. Dia makmum di 2 orang ke makmum di ramai mana ke, dia imam tu tetap depan sikit je. Sambung kiri kanan. Jadi kalau kita jemaah lelaki tak ada pakaian, gitu juga tu imam depan sikit je. Lepas tu jangan tengoklah. Tengok haram pula aurat. Mayang sah, tak payah kena ulang. Tak payah kena ulang. Sebab menutup aurat ni jika kuasa. Dia kat situ. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita ni tidak ada pakaian telanjang, dia tidak termasuk dalam keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Kita mazhab Syafi'i dengan Maliki tak silap. Dia telanjang ni bukan keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Dia ada dua-dua mazhab tak silap, mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali, gitulah.
Jadi dia apabila telanjang tak ada pakaian, maka tak payah mayang diri dah. Mayang duduk dalam keadaan belunju. Tu mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i dah. Mazhab Syafi'i kita tidak ada pakaian telanjang tetap berdiri menjadi rukun. Lepas tu rokok sujud macam biasa. Mazhab Hanafi kalau tak ada pakaian tak payah macam berdiri dah. Mayang duduk belunjuk, rokok sujud isyarat dengan tubuh dia. Guna kamu nak pakai mazhab Syafi'i ke nak pakai mazhab Hanafi kalau telanjang? Boleh tukar semua, janji reti je. Tu sah dah pakai Hanafi dah rasanya. Mayang tak ada. Mayang sepakat kena semayang. Tak gugur kewajipan semayang selagi syarat wajib cukup. Tak gugur kewajipan semayang selagi syarat wajib cukup. Tapi cuma nak ceritanya, mazhab Hanafi contohnya, kalau tidak ada pakaian, dikira gugur rukun berdiri. Kita mazhab Syafi'i kita tak gugur rukun diri dengan sabit tidak ada pakaian. Kena berdiri macam biasa, rokok sujud macam biasa. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kita ni, ni hukum mazhab Syafi'i. Sekarang ni kita ada satu lah je pakaian. Satu lah je pakaian. Kemudian tempat kita semayang tu najis. Buat masalah lah mana terkurung tempat najis. Kalau kita pakai tutup aurat tapi semayang kena najis. Kalau kita Allah semayang tak kena najis tapi jadi telanjang bongel lah kitanya. Antara dua ni macam mana? Ataupun kita hanya ada satu pakaian. Pakaian tu najis. Jadi kalau kita nak semayang dalam keadaan tak ada najis, kena buang kain tu. Selatu kena buang telanjang lah. Kalau kita pakai tutup aurat tapi semayang serta najis, mazhab Syafi'i kitanya wajib kena buang pakaian tu. Kena alah supaya semayang tak kena najis. Ataupun ada selah je tapi najis, kena buang pakaian tu, kena semayang dalam keadaan telanjang. Tu mazhab Syafi'i. Tiga mazhab laginya pakai. Tu. Mazhab Syafi'i pakai tak sah semayang. Haram semayang dalam keadaan pakai najis. Ni cerita bab pakaian selah ni. Kita kalau pergi sejid surah, kain pelekat ada, tak ada, sejadah ada, boleh pakai molek-molek ada, sejadah tak ada nu, kain lasih ada. Ni kita buat masalah je. Ada selah cotek tu je pakaian kita. Tapi selah tu kena kecing tadi. Tak ada air pula nak basuh. Kalau ada air basuh kena basuh lah. Dan lepas tu nak basuh, nak pakai warna basuh. Basuh tak ada masalah. Sekarang ni air pun tak ada. Selah cotek tu je ada najis. Mazhab Syafi'i kita wajib kena buang selah tu. Lepas tu mayang telanjang. Mayang sah ke tak? Sah. Sebab apa? Sebab tak mampu nak tutup aurat. Kalau nak tutup aurat jadi kena dengan najis pula. Buang. Guna kamu. Mari berjalan pakai kain. Takbir je buang kain saja bongi. Orang kata ajaran gapa tu kali. Dan saat ni mari pakai kain selah. Musibah belakang ni. Selah-selah seorang je ada pakaian ni. Mari pakai. Time semayang dibuang kain, mayang telanjang. Orang kata ajaran sesat dah lah. Dah saat ni pakai kain. Nak takbir, nak mayang, kena buang kain tu. Sebab apa kain tu najis? Kena kamu. Kata ajaran sesat dah lah. Dok mayang pakai kain, dok nak mayang kena buang kain. Kena buang lah. Sebab apa ada najis? Kena buang, sebab ada najis. Mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki pakai. Tutup aurat lebih penting daripada suci daripada najis. Itu tiga mazhab. Waktu pun boleh kita pakai mazhab lain kali. Nak telanjang kan. Ni cerita bab mazhab. Boleh bukan masalah kata kita pindah-pindah. Kita tak ada pindah-pindahnya. Kadang-kadang kita ni tak jadi Syafi'i mana. Dia bermazhab Syafi'i ni hok pandai ilmu fiqh mazhab Syafi'i. Kita nak ngaku kita mazhab Syafi'i, kita penuh khotang ngaji fiqh mazhab Syafi'i. Fiqh solat sudahlah. Fiqh lain tu, tu apalah ni fiqh solat. Kita pernah khotang satu kitab fiqh solat mazhab Syafi'i.
Tak pernah. Macam mana kita nak kata kita mazhab Syafi'i? Betul kita Tuhfah bagi Ibnu Hajar, al-awam la mazhab lahum. Orang kebanyakan tak ada mazhab. Kena mana-mana pandangan, kisahlah. Saya bermazhab Syafi'i. Kena pandai pekoh mazhab Syafi'i. Baru jadi mazhab Syafi'i. Kan Malaysia kan rasmi dia bermazhab Syafi'i. Tu cara rasmi hakiki kita bukan bermazhab Syafi'i. Sebab nak bermazhab Syafi'i kena alim pekoh aliran mazhab Syafi'i. Mana kita bukan bermazhab Syafi'i. Kita kadang-kadang ikut-ikut je. Kebetulan hak mana betul iyalah kitanya. Nak kata pindah tu kodok Sebab kadang-kadang tak apa-apa nak tepat mana kita dengar hukum mazhab Syafi'i kita. Tapi kalau kita betul-betul beramal mazhab Syafi'i, dan keadaan tertentu kita nak amal mazhab lain, janji pandai. Boleh buat pelaka, janji pandai. Dah lah, mazhab Syafi'i kalau telanjang, masih lagi kena berdiri. Kalau mazhab Hanafi telanjang, main duduk belunjuk. Dah kita memang dah duduk belunjuk dah. Tak jadi berdiri dah, rokok lagi, sujud lagi. Lepas tu majlis mu'ah pulak dah. Jangan duduk tengok, dah tengok lah tutup mata. Gitu je lah. Kemudian kalau kita dalam keadaan tidak ada pakaian lah. Ada orang nak pergi pakaian kita. Ada orang nak pergi pakaian kita. Kita tak wajib terima. Tapi kalau orang pinjam, kita wajib terima. Kalau orang teruh, kita tak wajib terima. Tapi kita ni kalau tak ada pakaian yang bongeh, orang tak pun kita rapah orang kali. Kalau kita, tak boleh rapah. Tak boleh rapah orang. Kemudian, kalau orang beri betul benar kita, tak wajib terima. Tak wajib terima, nak ambil lah. Tapi kalau orang pinjam, kita wajib terima. Sebab apa kalau orang itu tak wajib terima? Sebab kalau kita terima pemberian orang dalam keadaan seumpama tu, besar bangkitan kemudian. Jadi boleh menjatuhkan maruah kita. Bangkitan kemudian. Mu ingat tak hari tu mu? Mu tak ada pakaian lainnya bongeh, siapa beri kain baju kamu? Di bangkitan tu besar. Adapun kalau setakat diberi pinjaman, pinjam je pakai sementara, tu bangkitan tak besar. Hari tu mu tak ada pakaian. Siapa beri pinjam kain baju kamu? Mu pinjam, mu nak kira kan pulang balik kan. Maknanya kita boleh lawan balik kalau orang ungkit. Tapi kalau beri betul benar, besar bangkitan. Apa pekat gitu menyebabkan tak wajib kita terima. Anak ambil tu kemulah baju kain dan mulanya bongeh. Tak wajib terima. Tapi sah kita terima. Bila jadi hukum jadi terima sebab apa? Sebab besar bangkitan kemudian. Kalau tak terima mayang macam mana? Telanjang lah. Sah semayang, sah. Menutup aurat ni syarat sah kan? Syarat sah jika kuasa. Gitu. Tidak sama dengan syarat sah yang lain. Kemudian dia ceritalah tutup aurat ni dengan ni dengan tutup warna aurat dia panggil. Tak nampak warna aurat. Warna coklat kita tu lah. Tak kita panggil apa? Coklat tau. Koko kulit kita. Tubuh kita ni bukan koko ke apa panggil? Apa sawo matang. Sawo matang tu warna tu. Warna. Jadi tutup aurat ni tutup warna aurat. Artinya kalulah warna tak nampak tapi bayang. Kain nipis. Bayang. Memada. Bukan kalau bayang tu dia pakai kain nipis, bayang. Dia semayang pula muka pintu. Lepas tu dengan pancaran cahaya di luar ni nampak. Nampak dalam sah semayang. Sebab tutup aurat ni tutup warna aurat. Tak nampak warna aurat dengan pandangan tanpa cahaya. Tanpa disuluh dengan cahaya. Kalau macam tadi, dia pakai nipis, dia duduk pula muka pintu. Jadi apabila cahaya pacar ni, boleh nampak hak dalam sekalipun. Maka sah semayang dia. Sebab menutup aurat ni menutup warna aurat. Kalau bayang tak ada masalah, sah semayang. Lepas tu kalau bayar hak luar tu menyebabkan benda timbul lain, tu bab lain kita nak cerita khas semayang ni. Bukan kalau kata pakaian tu menutup warna aurat, tetapi ketat pakaian tu. Tidak menutup bentuk tubuh.
tidak menutup bentuk tubuh. Orang lelaki sama, orang perempuan sama, sah sembahyang dia. Sebab apa? Sebab janji menutup warna aurat. Faham tak? Menutup warna aurat, tak nampak warna kulitnya. Tetapi tidak menutup bentuk tubuh. Kita menutup aurat ni menutup warna dia, warna kulit. Sahlah sembahyang. Cuma kalau orang perempuan, kalau dia ketat, hukumnya makruh. Kita ketat ni sembahyang dia ni bukan di hadapan lelaki ajnabi, itu hukum lain. Sebab itu membangkitkan syahwat. Itu hukum lain kita nak ceritanya. Di sembahyang tidak ada lelaki ajnabi. Tapi di sembahyang pakaian dia ketat. Nampak bentuk tubuh. Yang mana kadang-kadang orang perempuan dia pakai benda yang apa ni menutup lengang dia tu. Tu menutup lengang dia tu. Lepas tu dipanggil apa? Menutup aurat. Warna kulit tak nampak. Tapi yang ditutup tu tidak menutup bentuk tubuh. Ini bentuk lengang. Hukumnya makruh. Kita orang lelaki, kita menutup warna aurat. Tapi tidak menutup bentuk tubuh kita. Kita pakai seluar ketat. Hukumnya khilaful aula. Khilaful aula ni, dia rendah sedikit daripada larangan makruh. Kita biasa ada 5 hukum. Wajib, sunat, haruh, makruh, haram. Khilaful aula ni, dia duduk antara haruh dengan makruh. Tengah tu. Kalau makruh ni perkara yang dibenci oleh syarak. Khilaful aula ni perkara yang kurang comel, kurang utama, kurang molek. Maka dia ni rendah sikit je daripada makruh. Mana kalau pakai ketat, orang lelaki khilaful aula, orang perempuan makruh. Ini bab aurat dalam semayang ni. Bukan cerita aurat luar semayang. Tambahan kita pula orang lelaki. Kita ni bukan lelaki sama perempuan samalah. Kita semoleknya semayang kita ni, bergerak kita tu, kita tidak perlu ejah apa ada di kita. Ya tak? Kalau kita nak turun sujud, kena ejah seluar. Itu tak apa nak molek tu. Sebab apa? Sebab kita kena buat benda lain dalam semayang. Sebab tu, kadang-kadang macam Pakistan kan, dia pakai seluar lain, luar dia. Kembang. Mana dia pergerakan dalam semayang ni, dia tak perlu kacak, tak perlu cara pakaian dia. Kita nak gitu. Kita tak ambuh pakaian yang mana dalam pergerakan semayang kita tu, kita kena tupu ke dia. Kena tupu ke dia. Kalau luar ketak kan, nak turun sujud, dia kena tarik. Jadi, panggil apa tu? Ada khijal lain pula dalam semayang. Macam kalau kita pakai jubah 2 lapis misalnya. Nak turun sujud tu kena ejah jubah, takut orang sebelah tindih. Tak mau belakang tu. Kita nak pergerakan kita tu pergerakan yang tak payah cara. Pakaian tak payah cara ada di kita, tu baru comel. Jadi kalau seluar tu ketat, mungkin nak turun tu tak boleh. Bahkan seluar ketat sendiri pun makruh. Kita bawa dalam khilaful aula bagi orang lelaki pakai dalam sembahyang. Sebab apa? Sebab tidak menutup bentuk tubuh kita. Bentuk peha kita. Hak ketat lah. Hak tak ketat tak ada masalah. Hak ketat macam orang muda-muda pakai tu lah. Hak ketat. Hak tu kalau nak berak, nak kecing, kalau nak tiba-tiba tu mana nak kira. Payah juga nak buang. Sebab dia ketat. Sah tak semayang? Sah. Sebab dia menutup warna aurat. Tak menutup bentuk peha. Mana kalau ketat, kalau perempuan, makruh, lelaki khilaful aula. Dia menutup aurat, menutup warna aurat. Walaupun bayang sekalipun, maka hukum dia sah dalam masalah menutup aurat. Tadi cerita perempuan tadi itulah, dia pakai, dia panggil apa tu, sarung tangan dia tu. Mana? Dia kata boleh tak untuk semayang? Boleh, sebab dia sudah menutup, tak nampak warna. Tapi dia menutup tak bentuk tangan. Dia tak menutup bentuk tangan, hukumnya makruh. Tapi untuk syarat sah, menutup warna aurat. Itu syarat sah. Ini menutup aurat dalam sembahyang, menutup warna. Cuma kita ni kalau pakaian nipis, kita kalau kain plekat lah. Kita biasanya kalau kain plekat, pakaian nipis ni, dia kadang-kadang cari. Dia ada cari. Dia ada lubang. Ni kalau kita pakai kain lama. Itu jadi hak ditakuti.
Sebab dia lubang ni kalau kita kira nampak warna aurat. Kita kain memang berlubang. Dah. Kita tak hok tak berlubang ni, hok plastik pun tak berlubang. Kain memang berlubang. Kita buah air kan diserak kan. Berlubang. Tapi apabila terbuka ni, walaupun kecil tapi nampak warna aurat, maka tak sah semayang. Dia kain nipis biasa kita takut masalah. Dia punya carik tu. Carik kecil yang nampak warna aurat. Maka tak sah sembahyang. Tidak memada. Itu masalah kalau hak nipis. Kalau bayang tak ada apa. Sebab dia sudah menutup warna aurat. Kemudian kita ni menutup aurat ni. Kira pandangan atas. Pandangan sisi. Contoh kita katalah. Orang lelaki kadang-kadang dia tak pakai baju. Dia tak pakai baju. Tak apalah. Sebab menutup aurat lelaki antara pusat dan lutut. Tutup tubuh, tutup bahu, kepala orang lelaki hukum sunat. Tutup tubuh, tutup kepala. Tutup tubuh ni kita buat kain lah sekarang. Tutup kain tubuh. Kepala kita buat piuh. Itu hukum dia sunat. Antara pusat dan lutut itu wajib menutup aurat bagi perempuan, bagi lelaki. Tapi persoalan kitanya kalau kita pakai seluar saja, kain saja, kalau orang gemuk-gemuk ni kena beringat. Sebab dia daging dia dengan tulang belakang tu, daging dia tubik, tulang belakang duduk dalam. Faham tak? Orang gemuk tulang belakang tak gerak. Ke tambah tulang belakang. Yang tambah daging belakang tu tambah. Faham tak? Tulang duduk situ le je, gemuk kuruh pun. Tapi gemuk ni daging dia tambah. Daging dia tambah tu dia berlubang. Faham tak? Nampak kat lubang ni tak sah semayang. Dah siapa gindak? Itu kisah pendak tak ndak Faham tak? Ni ada orang cerita. Dia semayang. Dia tengok orang tu semayang. Tiba-tiba dia berpiuh celah tu. Dia ambil piuh, dia selit di lubang dia ni. Jadi orang ni kata warna pulak. Buat macam ekor gitu. Piuh buah kepala. Yang pergi buat ekor. Buat ekor lah. Dia ambil piuh, dia pergi selit celah lubang ni. Jadi macam ekor. Orang kata kalau pulak, piuh buat atas kepala. Tu gemuk, dia gemuk. Dia terbuka sini ni. Kita pakai baju tak apa, dia tutup. Kalau pakai kain saja. Sebab dia kira pandangan atas. Sama dengan kita ni, kalau kita pakai baju, baju ni kita dah kacing, ni kain kita, luar kita, kalau kita lodeh, nampak ke atas aurat kita, batas semayang. Dah siapa nak itar? Tak ada kira orang itar ni. Kira nampak pandangan atas, batas semayang. Kalau kita luar kita lodeh, sini kita tutup kapak, tak apa lah. Kalau kita biasa pakai seluar kan, kita pakai atas. Tapi orang jenis gemuk, mungkin dia terlodeh ke bawah. Nak kacim molek ni. Sebab takut nampak ke atas. Ni lelaki. Sebab tu orang lelaki ni, kalau dia tak pakai baju, pakai seluar kain tak apa. Seluar tu kena beringat seluar. Sebab seluar tu di belakang dia jadi macam dengan tali pinggang tu jadi macam gini. Ni tubuh kita, ni seluar. Tak, terbuka tau. Faham tak? Ni tubuh kita, ni seluar dia gini. Sebab apa tu? Dia gemuk ke mana? Dia perasan, dia seluar dia duduk gini. Kalau duduk gini ni di atas daripada pusat tak apa lah. Kalau bawah, nampak. Kalau tak pakai baju. Pakai baju tak apa, sebab baju ni dia tutup belakang ni. Kan baju dia gini kan? Belakang tutup. Tapi kalau tak pakai baju, kita pakai luar saja. Kain plekat tidak gitu. Kain plekat, janji kita ikat molek, kita pun tak gemuk, tak ada masalah apa belakang. Tapi kalau seluar, dia lain sikit. Dia akan jadi macam, gitu seluar. Tu kena jaga. Adapun, kita kira ni pandangan. Dia panggil apa? Pandangan atas, ataupun pandangan jawani, dia pandang sisi. Kita orang lelaki, kalau kita pakai kain, masa kita sujud, nampak aurat kita. Di peha kita nampak. Faham tak? Kalau pakai luar tak apa lah. Pakai kain plekat. Kita sujud kan? Bila kita sujud, kain tu terbuka. Kita kalau kita itar kat sini, ni kat belah belakang dia ni, akan nampak di pangkal peha. Itu aurat lah. Tapi waktu tu tak apa tu. Dah kita royak molek waktu tu tak apa. Dia kira tidak membatalkan semayang. Sebab ada orang dia biasa pakai seluar, lepas tu dia pakai kain plekat.
Dia pakai luar dalam. Luar panjang bawah lutut lah. Jadi orang lain biasanya pakai plekat saja. Tiba-tiba pakai luar dalam je. Tak ada apa luar dalam. Dia tutup di situ je. Maka masa sujud, dia kata, mung sujud, nampak pangkal peha. Orang pun tak percaya. Hamu sujud aku nak tunjuk. Oh, sujud dia tunjuk. Itu tengok nampak tak tu dalam. Nampak tak sah mayam. Kejut orang. Dan memang kita kalau pakai plekat, kita tak pakai luar panjang. Kita pakai plekat saja. Ia boleh tunjuk nampak. Batal semayang. Kejut orang. Dia bunyi batal. Orang tanya, apa tu? Memang orang panggil pan dengan sisi, tapi itu tak apa. Kalau gitu, tak boleh pakai plekat kita ni. Pakai plekat, pakai jubah. Sama juga. Dia akan nampak. Pakai luar baru lepas. Tapi dia pandai cari. Dia boleh tunjuk kat orang. Tu nampak peha. Nampak pangkal peha. Batal semayang awak. Dah orang lama kena pakai plekat saja. Memang nampak. Tapi dah dia boleh tunjuk bukti. Orang kita comel aja. Tu tak apa. Nampak aurat pakai pangkal peha pada masa sujud, tu tak apa. Dikira tu dikira pandangan bawah. Itu tak kira pandangan sisi dia panggil. Ini berkaitan dengan menutup aurat. Sahabat dia akan ceritalah. Lelaki sempurna dia macam mana, perempuan dia macam mana. Itu yang ketujuh, menutup aurat. Kelapannya, mengetahui akan kaifiyat sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.